الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. الله موجود مخالف كدم بقا غنى ووحدة lahun hatam. Masuk pula kepada as-sifatu al-wajibatu li maulana jalla wa azza. Sifat-sifat al-wajibatu. Nanti makan lagi al-wajibatu. Yang wajib tak terima. Tadi baru sifat yang ketiga yang alhamdulillah, yang mesti sungguh. Bila kita terima yang mesti sungguh, makna wajib sini wajib aklan. Atau tak temak, apa masuk ke? Allah Akbar. Wajib dah temak pandang mereka. Kalau lain itu dah lidah. Pak sedap sekali. Oh, siapa dah start? Alhamdulillah dah. Jadi dah. As-sifatul wajibatu, sifat-sifat yang mesti sungguh. Mesti sungguh tu bagi. Lam yang mari setelah daripada wajibah, antara dalil kepada wajib tu wajib aklan. Dia ada soal lagi fi. Al-wajibatu fi dengan al-wajibatu li. Menunjuk kepada wajib, mustahil dan harus tu tadi adalah apa? Aklan. Contoh dia main gini, as-sifatul wajibatu li maulana fi maulana. Ataupun as-sifatu al-mustahilatu li maulana ataupun fi maulana. Ataupun as-sifatul jaizatu li maulana ataupun fi maulana. Maka menurut dia adalah aklan. Benda ni ditambih oleh Al-Imam Al-Bajuri dalam syarah Ummul Barahin. Al-Imam Bajuri ada syarah Ummul Barahin, tapi dia tulis hasyiah datang. Boleh? Dan kita maklum lafaz hasyiah diitlaqkan kepada dua, sama ada asy-syarhu ataupun syarhu syarhi. Maklum. Macam apa Al-Ushmawi dia panggil hasyiatul Ushmawi, hakikatnya dia hanyalah super hasyiatul Bajuri ala Ummil Barahin hanyalah syarah. Bukannya hasyiah ala syarhin madab. Qala al-musannifu li maulana jalla wa azza. Sifat-sifat yang mesti sungguh bagi apa? Penghulu kita, boleh, yang jalla wa azza, yang maha agung lagi maha tinggi. Jalla wa azza Allah Ta'ala tu, ingat i'rab dia jadi hal sama. Betul? I'rab dia jadi hal sama-sama. Biasa kan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'rab dia jadi hal atas pendapat yang muktamad tu. Betul? Maka dia pun start bila Al-Imam Malawi mula bilang dalam nazam dia sifat-sifat yang mesti sungguh tadi. Dia kata Allahu mawjudun mukhalifun qidam baqan ghinan wa wahdatun lahun hatam. Boleh? Baik. Maka nazam dua sabit tu tadi, satu bait tu tadi, sabit itu Allahu mawjudun mukhalifun qidam merangkumi dua daripada bagai-bagai sifat Allah Ta'ala. Kita dah belajar dah, sifat Allah Ta'ala ni tidak terhingga. Tahu? Sifat Allah Ta'ala ni banyak. Hari ni kita kena faham maksud banyak tu lagu mana? Dengan ibarat ulama. Tahu? Dan ulama yang sangat-sangat ahli dalam bidang. Tahu? Sayyid Al-Sharif Al-Jurjani. Bahkan dia memegang mazhab khusus dalam mantiknya, dalam balaghahnya, dalam apa kalamnya, wa hakadha, daripada funun aqliyah dia memang antara ahli sains kepada Al-Imam At-Taftazani seperguruan dengan Al-Imam Al-Iji. Boleh? Baik. Maka sifat Allah Ta'ala ni tak terhingga.
Sifat-sifat ke apa? Maksud sifat-sifat yang tak terhingga bagi Allah Ta'ala adalah sifat kesempurnaan yang layak bagi diri dia. So, itulah takbir yang kita nak dalam jawi kita bila disebut as-sifatul wajibah. Jadi segala kesempurnaan yang mesti sungguh bagi Allah. Tahu? Sifat-sifat kesempurnaan yang mesti sungguh bagi Allah yang layak bagi diri dia. Baik, maka perkara ini tidak berbilang. Dan perkara yang tidak berbilang ini dibahagikan kepada 4 kama huwa ma'lum. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sama ada kita kata ma'nawiyah tu ada pada bilangnya ataupun ada pada mafhum. Maka Asy'ariyah boleh Sadatul Asy'ariyin dia kata apa? Ada pada mafhum. Kata Maturidiyin dia kata apa? Ada pada bilangnya. Maknanya dia ni duduk dalam satu bahagian khusus yang namanya ma'nawiyah. Maka satu bait tu tadi merangkumi 2 bahagian sifat. Sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Merangkumi dah. 2 bait tadi tu. Kata pasti kita ni habis ngaji kita ni boleh baca dua pasal. Boleh baca matan saja, boleh baca syarah. Pastikan. Kata cuma kita bakat baca syarah ni, insya-Allah lah dengan ada kita syarah dah faridah sekali ni membantu insya-Allah. Boleh? Qala as-sifatun nafsiyatu was-salbiyah. Yani dia kata anna bahawasanya mimma min litab'id. Min litab'id pacak situ dulu. Baru kita boleh terjemah setengah. Baru kita boleh letak setengah. Boleh tak tamak? Terjemah setengah di Dr. Mat hanya sah apabila min tu min litab'id. Tahu? Maka kita katakan dulu min tu min litab'id. Baru kita terjemah setengah. Dan kita akan faham apa ni bapa terjemah setengah. Kita apa terjemah setengah. Dan boleh jadi kita kata kita sudah tahu dah dalam kitab Faridah. Kita dah belajar dah. Bahawasanya bila disebut 20 sifat, adakah 20 itu sahaja sifat-sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah Ta'ala? Tak ada orang ngaji sifat 20, dia kata 20 sahaja sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tak ada orang kata gitu. Kalau orang ngaji kata gitu, maka dia silap dalam ngaji dia. Tak ada orang kata. Yang dikatakan ialah 20 tu tadi adalah ibu kepada segala sifat. Di atas yang kata 20. Ataupun 13 tu tadi adalah ummahatus sifat. Yang semua yang lain tu tadi kembali kepada dia. Dan anda dah tambah lafaz kembali kepada dia ni tadi Al-Imam boleh Al-Imam As-Suja'i dalam hasyiah dia kepada Khalidah Bahiyah, dia ada lafaz dia sendiri untuk mentadbirkan masalah ni. Tak, lafaz dia beza dengan apa? Syurah-syurah dan muhassin yang lain. Kena kita tengok sendiri. Boleh tu? Habis. Maka perhatilah sini lafaz mimma tu tadi tujuan dia ke apa? Tujuan dia nak sebut yang kami sebutkan, yang ulama sebutkan dalam kitab-kitab, sama ada 13 ataupun 20 sifat-sifat kesempurnaan yang mesti sungguh tadi tu. Faham tu? Hanyalah setengah. Faham daripada mana? Min litab'id. Kalau kita kata min tu halang, tak jadilah. Maka mesti kata min sini min litab'id. Mimma yajibu lillahi ta'ala. Tengok lafaz maddah wajabah. Lepas dia ada lam. Maka sini wajib apa? Wajib apa? Aklan. Ataupun maddah wajabah lepas dia ada fi. Maksud maddah wajabah ni tak kira lah dia dalam bentuk fa'il ataupun dalam bentuk isim fa'il, tak kira. Tapi kalau lepas dia ada fi ataupun lam, maka makna dia kalau lepas dia ada ala, maka dia adalah syar'. Maka gapo yajibulillah sini aklan ke syar'an ke adatan? Aklan. Itu cara baca kitab. Boleh tak tahu? Kita kata kitab ni kita nak buat untuk baca lagi, ajar cara baca kita. Ya'ni anna mimma yajibu lillahi ta'ala. Gawa? Situ tu dah. Baris salah tu.
pasal dia dah tahqiq kau dirasah kau kena kira dah. Moga mesej tu kadang-kadang dia nak muhaqqiq tu tulis dah utama. Mesej tu tak ada dawat tak kata. Isim anam. Mana? Isim anam. Isim anam tu dah. Ada. Betul dah. Sita isim an ada. Mimma yajibu tu khabar an. Sita tu isim an. Betul dah. Bukan situ. Tak tinggal dah. Hanya mesej. Mesej bergerakkan sendiri. Sita sifati kamalatin. 6 sifat-sifat kesempurnaan. Boleh? Tapi disebut mimma setengah je. Bila tu? Setengah daripada sifat kesempurnaan. Baik. Tengok nombor 3. Sini nak start. Kita bakal baca dulu ni. Boleh? Hari ni adalah kita nak menyelesaikan topik nombor 3. Sampai belakang topik dia. Boleh? Tengok balik. Dia kata al-ula minha. Yang pertama daripadanya, daripada siapa? Daripada al-kamalat ataupun sitta sifatin tu. Tusamma sifatan nafsiyatan. Sini dhamir ha tu kena balik sitta. Kena balik pada sitta. Tak balik kepada kamalat. Balik pada sitta sifati kamalat. Dan yang pertama daripada 6 sifat kesempurnaan itu tadi dinamakan sifatan nafsiyah. Nama dia sifat nafsiyah. Wal khamsatul baqiyatu, dan 5 yang lebih lagi. Al baqiyah dengan mana yang lebih lagi dah. Tusamma dinamakan sifatin salbiyatan. Apa sifatin salbiyatan ki? Bukan ke salbiyatan tu sifat kepada sifat. Bukan ke sifat ni kena apa? Kena muafakat pada 4 daripada 10. Lepas tu lagu mana ni Ustaz Umi? Gano. Bagus sudah tanya soalan tanya Gano Ustaz. Mau soalan tu. Sifatin tu kan baris bawah. Salbiyatan. Lagu mana? Boleh tak benda yang berbaris atas jadi sifat kepada benda yang berbaris bawah? Apa boleh? Okey, hukum dia. Hukum dia man. Hukum dia nak. Nasab dia tu man. Okey, salbiyatan. Iyalah. Hukum dia apa? Nasab. Alamat dia? Berapa alamat dia fathah? Sebab dia maf'ulun bih. Kita belajar dah di Mekah kot. Sebab dia lepas alamat kita nak tengok ke apa? Apa? Sebab silbiyah ni masuk dalam mawadhi ke apa? Isim mufrad. Ada tak? Jadi pahas sini ibrah dalam menentukan baris. Bukannya baris ikut baris. Hukum ikut hukum. Ada tak? Hukum ikut hukum. Tu jawapan dia. Abdan la yasmi'an dia. Kalau kita tanya kita. Abdan yang ada kata itu. Kama sayati lil musannifi, seperti mana yang akan datang bagi musannif. Musannif akan katalah nanti dia. Wa juz'iyatus sifatis. Okey. Musannif tunggu apa? Muhaqqiq ni tunggu bahas apa? Tunggu bahas juz'iyatus sifatis salbiyah. Maka kita jawab dulu masalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni dia tidak ada melainkan satu sahaja atas qaul yang tahqiq. Pada tu iaitu apa? Wujud. Pendapat yang tahqiq sifat nafsiyah hanyalah wujud. Mu'tazilah kata sifat nafsiyah ada 3. Wujud, qidam dengan baqa. Maka kuranglah 2 sifat daripada salbiyah. Jadi di sisi Mu'tazilah apa? Sifat salbiyah tu ada apa? Ada 3. Lihat tu. Barulah kita masuk kepada wajuziyat. Dan segala juz'iyatus sifatis salbiyah. Pada tu. Bila kita sebut juz'i, ingatlah bila dengar aja lafaz juz'i, kena mari selalu dalam kepala kita guria apa? Kulli. Juz'i ni juz'iyat, lepas tu dia mari apa? Juz'iyatus sifatis salbiyah. Maknanya juz'iyat sini adalah juz'iyat kepada benda kulli.
Yang maksud dia apa kita nak daripada juz'iyat kulli ni? Yakni bila kita sebut juz'iyat, dia adalah pecahan ataupun anak-anak boleh kepada satu benda. Dan satu benda tu tadi adalah apa? Sifat salbiyah yang kulli. Maknanya sifat salbiyah ni dia akan ada anak-anak dia. Anak-anak ni lah yang kita panggil dengan juz'iyah. Hak ni kulli. Hak ni juz. Ni di banyak ni lah. Kalau sosa ni orang panggil juz'i. Banyak ni orang panggil juz. Ada? Maka dia kata juz'iyatus sifatis salbiyati ghairu munhasiratin. Ada? Juz'iyat sifat-sifat salbiyah ni tidak tersakat, tidak terhad. Ada? Tidak terhad dengan mana-mana bilangan. Mana kalau kita tanya kita, ustaz, sifat salbiyah ni ada berapa? Kita kena pandang hurai. Sifat salbiyah ni banyak, terhimpun di dalam 5. Itu jawapannya. Patut apa sebut 5? Dan lagi tak sebut khamsatun ala sabili ala apa bin nisbati ilal ummahat wal usul. Seperti yang lagi sebut tu. Dia kata ghairu munhasiratin fi tilkal khamsati, bukannya tersakat dengan 5 itu sahaja. Yakni dia tu bukan 5 bahasa mudah. Ada? Lakinnahum, akan tetapi mereka, yakni al ulama wal mutakallimina, yaqtasiruna fi addiha, mengapa? Mensakatkan, ataupun kita kata hanya menyebutkan fi addiha ala tilkal khamsati, pada membilangkan sifat salbiyah ala tilkal khamsati, di atas 5 itu apa? Likauniha ay likaunil khamsati ummahatin wa usulan li ghairiha, kerana dia tu tadi adalah ummahat dan usul kepada selainnya, selain daripada apa? Al-khamsah. Dan jangan balik pada salbiyah. Balik pada salbiyah punah. Balik kepada khamsah. Li ghairiha ay li ghairil khamsah. Dia kata wa kaza yaqtasiruna fi addi sifatil ma'ani ala sab'atin. Begitulah juga mereka menghadkan pada membilang pada membilangkan sifat ma'ani di atas tu 7. Macam kita jumpa dalam kitab kan. Dia kata ada berapa sifat ma'ani, apa? Wasifatul ma'ani sab'atun. Apa kita nak faham daripada wasifatul ma'ani sab'atun? Ai fi addiha. Pada bilangnya. Pada bilangnya sahaja. Betul tu? Patu wa ghairuha wa ghairu sab'ati munhasiratun ala sab'ah. Betul tu? Bapa tu hanya sebut. Jadi kan kalau tanya kita, ustaz, ada berapa sifat ma'ani? Kita kata sifat ma'ani ini tidak terhingga, tapi semuanya termasuk pada tu 7. Gitu je, senang. Boleh? Bapa tu yaqtasiruna fi addi sifatil ma'ani ala sab'ah litadammuniha, kerana mengandung ia as-sab'ati baqiyamatum kinu ma'rifatuhu lil bashari. Boleh? Kerana mengandungkan dia akan yang baki lagi, akan yang lebih lagi daripada perkara yang mungkinlah mengenal akan dia, akan perkara itu bagi apa? Bagi seorang makhluk, bagi seorang manusia. Boleh? Wa illa ay wa illam nakul kadzalika apa? Fala yasihu. Tak kira gitu. Ingat dah, kalau dia buat mari ibarat wa illa fala, lepas tu dia buat mari ibarat wa illa fa, tak ada la. Maka ibarat hok kena takdir dengan bukan wa illa fala tu lebih panjang. Kalau wa illa fala pendek kena takdir. Ada tu? Kalau wa illa lepas tu fala tak ada, maka ibarat kena takdir lebih panjang. Kalau sini ada la tak, maka kena takdir wa illam nakul kadzalika fala yasih li'anna. Fala yasihu patu li'anna sifati kamalihi ta'ala wa nu'uta jalalihi fima yaqulul laqani. Tak ada syaddah dia pada qaf.
Maka sesungguhnya, kerana kalau kita tak kata lagu tu tak sah. Apa? Kerana sesungguhnya sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala dan sifat-sifat keagungan Allah Ta'ala tu tadi, fima yakulul Laqani, pada pendapat yang berkatalah oleh Laqani, mimma yafutul adda, boleh, wala yuhitu bihil haddu, boleh, setengah daripada perkara yang luputlah, yang meluputlah ia perkara akan membilang. Dia meluputkan membilang, yang ni dia nak bila tu tak boleh. Kata tu, wala yuhitu bihil haddu, dan tidak merangkumilah dengannya, dengan perkara itu oleh had, oleh sakatan. Kata tu, kalaulah ma bilang perkara-perkara tu, kita tak boleh nak sekat, kita tak boleh nak hadkan dia, tak boleh. Kata tu, Imam Laqani kata gitu. Dia akan sebutlah last sekali, lagi bila kita tengok Imam Laqani kata ni dari Umdatul Murid. Boleh, Syarhul Kabir dia atas apa? Atas mata dia. Imam Laqani dia tulis mata, lepas tu dia tulis syarah Saghir, lepas tu dia tulis syarah hak tengah sikit, panjang sikit, tengah, lepas tu dia tulis syarah Kabir dia. Syarah Kabir dia nama Umdatul Murid. Perkataan ni disebut dalam Umdatul Murid. Boleh? Tu kita tengok. Lakinna, akan tetapi kita tu tadi ghairu mu'akhadhina bil ajzi an ma'rifati ma lam yansib alaihi subhanahu wa ta'ala subhanahu dalilan yusiluna ilaihi. Akan tetapi kita tu tadi tidak dikira salah, tidak dianggap salah dengan al-ajzi, dengan tidak mampu. Tidak mampu ke apa? Tidak mampu tidak mampu daripada mengenal. Kita tu tidak dianggap salah kerana lemah daripada mengenalkan malam yansib alaihi, perkara yang tidak sabitlah ke atasnya subhanahu wa ta'ala. Tidak sabit ke apa? Perkara yang tidak sabitlah ia perkara, betul? Ataupun yang tidak menyabitlah ia perkara ke atasnya Allah Ta'ala, akan apa? Akan dalilan, akan satu dalil untuk apa? Yusiluna, menyampaikan kita dalil tu tadi, ilaihi ay ila ma lam yansib tadi. Kata tu, benda tu tadi duduk dalam apa? Kesempurnaan Allah Ta'ala juga, tapi tak ada dalil secara khusus. Dalil nakli lah yang dimaksudkan sini tu. Kata tu, tak ada dalil-dalil secara khusus. Adapun sifat-sifat hak lain tu tadi, hak 20 tu, hak sifat-sifat hukum mahat tadi tu, dia ada dalil nakli. Kata tu, dia lain. Ada juga hak ada dalil nakli hak lain, tapi dia masuk dah dalil hak disebut dalil 20 tu tadi. Macam lam yalid wa lam yulad, dia juga adalah sifat salbiyah yang masuk bawah mukhalafah. Ada dalil nakli tak? Ada. Bapa tak letak dia sebagai sifat suku? Bukan tak letak, dia duduk bawah ke apa? Mukhalafah dah. Tahu tu? Kalaulah dia tu lebih umum daripada mukhalafah, maka mukhalafah akan duduk dalam dia pula. Masalahnya dia tu lebih khusus daripada mukhalafah. Maka mukhalafah dijadikan satu sifat umum. Bawah tu masuk dalam dia. Walaupun bawah tu ada dalil nakli sekali pun. Bahas sini sifat-sifat Allah Ta'ala yang sabit dengan dalil nakli ada dua keadaan. Dijadikan ummahat ataupun duduk di dalil ummahat. Ya tu? Adapun yang dijadikan ummahat, maka kita telah maklum 20 tersebut. Sebanyak-banyak ada tu 20 ummahat. Ya tu? Adakah bermakna ummahat ini saja yang disebut dengan dalil nakli? Tak, ada lagi. Ada tu? Ada lagi. Ada tu? Tapi hak lain tu tadi duduk dalam apa? Hak ni hak ummahat, hak 10, hak 20. Ada tu. Habis. Wa ila hadza, dan kepada inilah. Boleh? Hadza ay hadzal bayan, kepada ini keteranganlah asyara syarihu, mengisyaratlah oleh syarih di sini, ai fi hadza syarhi, pada ini syarh, wa fi kalamihi, dan pada kalamnya, pada mana? Kalau percakapannya cakapan musannif, ala sifatil ma'ani, di atas sifat-sifat ma'ani dengan min.
Min mana? Al-mufidati litab'id, yang memberi reti makna setengah. Tab'id tu makna setengah. Ada tu? Apa makna setengah? Dah muka dia tu tak ada apa? Hanyalah ummahat. Kalau kita ada lagi tak sifat selain pada 5 ni? Ada. Ada lagi tak sifat selain pada 7 ni? Ada. Bapa dia sebut ma'ani tak sebut maknawiyah? Kerana al-Imam al-Mallawi bin al-Ash'ariyin. Boleh. Al-Ash'ariyin, al-Imam al-Ash'ari, dia akhir apa? Dia bukan Imam Ash'ari, yang berpendapat dengan pendapat al-Imam al-Ash'ari, mereka akan membilangkan maknawiyah apa? Pada makna, bukan pada bila. Adakah maksud 13 sifat tu sifat maknawiyah? Tak ada. Tak. Sifat maknawiyah ada. Dia sabit pada Allah Ta'ala, tapi dia tak duduk dalam ummahat. Dia duduk dalam apa? Duduk dalam ma'ani tu. Kena tu? Ingat balik tu cara nak terang. Sebab tu kena ingat balik dalam kitab Jawi 13 pendapat yang tahqiq, 20 pendapat yang masyhur. Biasa dengar dalam kitab Jawi tu. Kena beringat lafaz tu. Kena pandang hurai. Memang kalau dengar makam tu umum lajuk tu, kita mengajar tu tadi 200 orang lagi. Kena tu? 200 orang, okey. Dengan kita tak tahu apa hak jenis ada depan tu, memang kita kena sebut apa? Hak ni pendapat tahqiq, hak ni pendapat yang masyhur, gitu je. Kena tu? Tapi kalau kita ada khusus, orang lebih khusus sikit kita mengajar, kita kena tafsir malam. Tahqiq ini di sisi ulama Asy'ariyah, kata gitu. Kena tu? Kalau kita kata di sisi ulama Maturidiyah juga, tak kena moga Maturidiyah. Dia kata apa? 20. Lagi. Lepas tu kalau kita tanya kita, Ustaz, saya tak faham. Ulama Asy'ariyah, ulama Jawi kita masyhur dengan lafaz ana asy'ari, so? Tiba-tiba dia tulis sifat 20, ke mana? Kalau kita lagu tu, kita nak kata apa? Nah, ada apa? Kena tulis sesuatu tadi. 20 adalah pada apa? Pada pendapat yang masyhur, 13 adalah pendapat yang yakni di sisi Asy'ari. Hakikatnya 20 tu tadi sebenarnya adalah bilangnya Maturidiyin. Tahu tu? Lepas tu soal lagi yang kena tahqiq, ada ulama Asy'ari yang menisbahkan diri dia kepada Asy'ariyin yang apa? Yang membela 20 juga. Satu yang kena. Kalau pihak ni selesai dah masalah nak jawab tadi. Cuba cari dah tu. Qala al-musannifu, sikit lagi. Senang. Wa ha huna nassun, dan di sini ialah nas. Boleh ibarat syarifun, yang mulia, lisayyid syarif taban al-Jurjani. Boleh Imam As-Said al-Jurjani taban dalam syarah mawaqif. Yufassiru makna tanahi, mentafsirkan makna tanahi, makna hujum. Kata ada sub fi qaulihim, pada perkataan mereka ulama, inna kamalatihi ta'ala la tatanaha. Kita kan pada kaedah kan? Kamalatullahi la tatanaha. Gapo makna la tatanaha? Kita kata tidak gapo? Tidak berkesur. Tu terjemah ni nak faham makna dia dengan ibarat As-Sayyid Asy'ari. Jadi perhati balik. Nanquluhu bi tamamihi lil faedah. Kami nakalkan dia ibarat hadzal nassa dengan seluruhnya lil faedati, untuk faedah. Yaqulu fihi, boleh katalah ia padanya, pada hadzal nas, qudratuhu ta'ala ghairu mutanahiyatin. Boleh, kudrat Allah Ta'ala tu tadi ghairu mutanahiyah. Kita tak boleh terjemah lagi lah. Sekarang ni kita nak bahas apa mutanahiyah. Kita kan jangan ada terjemah. Ada tu? Itu cara dia. Ai laisat mausufatan bitanahi. Tidak bersifatlah ia kudrat tu tadi bitanahi. Tak lagi tu makna tanahi tu. Tidak pada zat, tidak pada ta'alluq. Ada tu? Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat dia, tidak bersifat dengan apa? Dengan tanahi. Tidak pada zat dan tidak pada ta'alluq. Dia kata rasa. Apa makna tidak mutanahi pada zat? Amma zatan, adapun zat, yakni adapun makna tidak bersifat dengan tanahi pada zat.
Tu kena kira mad tu. Kira tu? Wa amma zatan ay amma makna. Adamu ittisafihi. Adamu ittisafiha bitanahi. Zatan tu takdir dia. Amma zatan ay amma. Kana ni? Makna. Adami ittisafihi bitana ittisafiha sebab dia kudrah. Ittisafiha bitanahi zatan tu makna dia apa? Tahu? Fali anna tanahiya, maka kerana tanahi itu hujung su tu tadi. Apa? Min khawasi al-kammi. Adalah setengah daripada ciri-ciri khas bagi kam. Ada tu? Ciri-ciri khas bagi kam. Apa kam? Keadaan sesuatu jauhar itu berbilang. Ada tu? Keadaan sesuatu jauhar itu berbilang. Wala kamma, dan tidak kamma tu tentu-tentunya sama tak. Ada tu? Idzil kudratu, kerana kudrah, zatan tu bukan zat Allah Ta'ala tu. Hak la zatan tu. Kau tengok nak tambah kata. Zatan tu makna diri sifat. Zatan situ makna diri sifat. Tengok dia kata. Idzil kudratu bihasabi zatiha, kerana kudrah tilik kepada zat dia tu tadi. Minal kaifi, adalah daripada kaif. Dia adalah kaif kepada zat. Tahu tak? Sifat-sifat ni dia adalah kaif kepada zat. Tahu tak? Keadaan suatu tu ada ring. Macam kita ni, jasad kita ada tenaga tak? Maka tenaga kita tu orang panggil kaif. Ni sebuah makhluk kudrah ni tenaga lah. Ring. Kelantan panggil ring. Orang Penang panggil apa Ustaz saya? Tenaga lah. Ustaz Fida. Ring, bayar ring. Tolong. Ustaz B, mana Ustaz B rasa? Nampak Ustaz B? Ustaz B. Ring, bayar ring. Dia apa selain pada ring? Kekuatan. Tak panggil gun kan? Kekuatan. Ring. Nisbah makhluk ni, ring kita lah kan? Macam kita, 2 jam setengah. Monyok lah. Habis ring yang panggil. Betul tu? Ring tu tadi, nisbah makhluk orang panggil apa? Kaif. Orang panggil kaif. Kudratul makhluk tadi orang panggil kaif. Kudratullah bersama orang panggil kaif. Dia nak bahas tu dulu. Sebab tu kalau bahas situasi Al-Imam As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani dan cerita masa kelas makulat wani, As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani, dan yang menyebabkan kitab apa mawaqif tu jadi mawaqif adalah ulama ni tadi dia bahas macam Al-Imam Ar-Razi Sarih yang sebut dalam kitab Tafsir Ar-Razi, dia kata gapo hak aku buat dalam masalah ni, kalulah pokok Jabariyah guna dalih hak aku guna sini, maka dalih aku lebih kuat daripada dalih hak pok ya guna untuk memenangkan mazhab dia. Seolah-olah Al-Imam Ar-Razi As-Sayyid Asy-Syarif Al-Jurjani dalam kitab dia mengajar lagu mana pok-pok hak salah ni, ajar cara nak wi dalil. Pok-pok hak salah ni dia ada dalil tu, dalil ada 10. Macam pok-pok ke apa? Pok-pok hukamat. Dalam masalah ke apa? Masalah makulat dia ada dalil dia. Boleh, dan kita dah maklum mazhab hukamat yang paling kuat adalah mazhab Arustu. Mazhab Arustu ni ada dalil dia dah. Tapi dalil As-Sayyid Asy-Syarif mari lebih kuat daripada dalil tu. Tahu tak? Dengan dia iktiraf siap semua dalil hak yang mari tu. Hak orang pusat hukam mari. Last kali dia kata apa? Dalil hak aku mari hak paling kuat ni salah juga. Itu yang menyebabkan mawaqif jadi mawaqif. Maqasid jadi maqasid. Tahu tak? Masalah kita adalah kita tak ada mizan untuk membezakan hak mana betul dan salah. Itu masalah kita. Sebab tu kita tak boleh naik kita tu. Sebab kita tak ada benda tu. Itu jadi bahaya. Tahu kalau kita mengaji tak apalah. Kita ngaji, kita ada syekh ngajar macam dia kuliah kan. Tu lain lah. Nama lagi ngaji, tak ada masalah tu. Nama kata orang malas saya pergi kuliah. Sebab ngaji maqasid, ngaji
mewakili. Tak kena dah. Dan mau buat kerja tu Anda bentuk saja pada tu. Tak kena menyalahi adat. Pada dah sah tak menyalahi adat. Sah. Dia mau buat kerja tu tu memang kata tak tu. Dah ni pergi ngaji dulu, patut nama lagi kena kuliah. Macam gitu. Habis setakat tu. Tak? Baik, apa maksud sini? Anda nak ayatnya? Yalah, dah yang mengikut ibarat mawakih ni. Jadi kau tak main. Lah ni buat kita duk ngaji ibarat siapa ni? Ni bawa mawakih dengan umdatul murid. Bukan kita biasa ni. Kau bawah ni lah. Takkan? Jadi faham boleh. Jadi dia nak kacak sini pasal apa? Di zat situ bukan zat Allah Ta'ala dah. Kamu duk tukar zat situ maknanya diri sifat. Zatan tu diri sifat. Ada tu? Maka diri sifat tu tadi, ada tu? Ada hujung, ada akhir. Ada tu? Bagi apa? Bagi sifat tu tadi ialah apa? Setengah daripada apa? Khawasu kam. Sedangkan sifat tu tadi adalah kaif. Ada hujung tu silana. Ada hujung itu adalah sifat kam. Sedangkan apa? Sedangkan kudrah tu tadi adalah kaif. Jadi boleh tak benda yang telah menjadi ciri-ciri khusus kepada suatu benda kita sifatkan kepada benda yang lain? Tak boleh macam gini. Gapo ciri-ciri khas kepada jisim? Bertempat. Boleh tak kita kata ambil bertempat tu tadi yang dia menjadi ciri khusus dan dengan dialah kita kena jisim, kita ambil bertempat tadi kita kata pada Allah Ta'ala. Boleh tak? Tak boleh. Seperti mana tak bolehnya kita ambil ciri khusus kepada kam ni tadi, kita letak pada kaif. Lah ni sifat kudrah adalah kaif. Okey, kita dulu. Sifat kudrah adalah kaif. Boleh tak kita ambil ciri khusus kepada kam, kita ambil letak pada kaif? Tak boleh. Jangan pening di istilah. Tinggalkan istilah. Pehilafah anak sebut. Boleh tak kita ambil ciri khas kepada manusia, kita letak pada jin? Boleh. Yang dengan ciri tersebut kita kenal manusia. Contohnya, dengan sebab benda ni aku kenal ni manusia. Boleh tak kita ambil benda tu letak pada jin? Tak boleh. Jadi jin tu yang kita panggil tadi tu manusia lah. Kalau kita letak ciri kam ni kepada kaif, maka kaif hak tadi tu adalah kam. Sedangkan kudrah adalah kaif. Ada tu? Ada lagi? Tak apa ni. Tak payah tanahi sangat ni. Tak apalah ni. Mudah ni. Idil qudratu bihasabi zatiha minal kaifi. Ada tu? Maka boleh tak kita nak kata al-qudratu mutanahiyah? Tak boleh. Fayuslabu anha ay anil qudrati at-tanahi. Ada tu? Tu dalil. Yang kedua, adapun pada sudut ta'alluq. Ta'alluq ni, kita buat apa? Kita buat kudrah. Kudrah ada berapa ta'alluq? Ada dua ta'alluq. Ta'alluq apa? Suluhi qadim dengan ta'alluq tanjizi hadis. Itu nama ta'alluq kepada kudrah. Yang insya-Allah kita akan jumpa dalam bab kudrah, jangan risau. Dia kata wa amma ta'alluqan, adapun pada sudut ta'alluq, apa makna tanahi ta'alluq tadi? Dia nak tegar dulu makna tanahi ta'al. Pada zat tadi dia terus hok mari elak bapa tak boleh bersifat zat pada zat tadi, jadi pada diri sifat. Kita payah sebut zat, sebut diri sifat sini. Pada diri sifat kudrat tadi dia terus hok mari elak bapa tak boleh kata tanahi. Hok bawah ni dia nak tegar dulu apa makna tanahi pada ta'alluq dulu. Baru dia akan hukumkan dengan ta'lih mutanahiyah. Ada tu? Dia kata makna fa maknahu ay fa makna apa? Dia kata ay makna salbit tanahi anhu. Dia nak tahu makna salbit tanahi ke makna tanahi? Salbit tanahi. Makna tak boleh tanahi. Hak ni hak kata nak? Hak makna salbit tanahi. Pani dia akan hurai apa tak boleh. Yakni apa makna tanahi ke salbit tanahi hak tak boleh? Tanahi ke salbit tanahi hak tak boleh pada ta'ala? Tanahi hak tak boleh. Ya tak tahu? Ay makna salbit tanahi anhu huwa isbatul la tanahi lahu. Ini mengisbatkan apa?
tidak berkesudahan baginya. Kan tu? Mengisbatkan tidak berkesudahan, alla tanahi. Tidak berkesudahan baginya bagi siapa? Bagi ta'alluqul qudrah. Wa makna la tanahihi pula. Apa makna la tanahi? Anna ta'alluqaha, bahwasanya ta'alluq qudrah tu tadi la yakifu inda haddin, tidak terhenti pada suatu had, la yumkinu ta'alluquha, yang tidak mungkinlah berta'alluq ia. Kata tu? Tidak bolehlah tidak mungkinlah oleh berta'alluq ia qudrah tu tadi dengan selainnya apa? Dengan selain apa? Selain had baik. La yaqifu indal haddi. Ma wara'ah. Apa? Ma wara'ah. Apa ma wara'ah? Apa weh? Masuk domain hi tu ke? Baik. Yang kau pernah apa ni? Ai tu nak tafsir domain hi. Betul tu? Gapo tu? Domain hi tadi, bigairi itu tadi. Ai. Itu. Tidak mungkin berta'alluq ia qudrah tu dengan selainnya, ini dengan perkara wara'a zalikal haddi, yang berada di sebalik had tersebut. Wa in kana kullu ma tata'allaqu bihi bil fi'li mutanahiyan. Boleh. Dan jika sekalipun tiap-tiap perkara yang berta'alluqlah qudrah dengannya, dengan perkara tersebut, kata bil fi'li, pada realitinya ada hujung. Kata fata'alluqatuha mutanahiyatun bil fi'li daiman. Maka segala ta'alluq dia tu tadi mutanahiyah pada sudut apa? Mutanahiyah ada hujung pada realiti. Ghairu mutanahiyah tidak ada hujung pada sudut bil quwwah daiman. Faham tak tu? Jadi faham sini ibarat kalau dia kata ta'alluq sifat qudrat ni tak ada hujung, ai bil quwwah, tapi pada realitinya ada hujung tak? Ada hujung. Pada realiti ada hujung, pada kuah tak ada hujung. Yang gitu. Tu. Padu. Yang ni, kata yang ni. Wa hadhihi al-ahkamus salasatu at-tafri'iyyatu muttaridatun fi sifati kulliha. Hukum-hukum ini yang tiga ni tadi, hukum-hukum tiga ni tadi bersepakai pada apa? Sifat-sifat semua sekalian. Yang ni, anna kulla wahidatin min sa'iris sifati, tiap-tiap satu daripada semua sifat tu tadi qadimatun. Ghairu muta'ad, sifat apa dia nak ni? Sifat ma'ani. Ya tu. Sifat sini murad dia sifat ma'ani. Boleh? Qadimatun sedia. Lepas tu sifat ma'ani tu juga ghairu muta'addidah, tidak berbila-bila. Kata tu, sifat lepas tu wa ghairu mutanahiyah, dan tidak ada hujung. Kata tu. Tu. Fasifatul ilmi, maka sifat ilmi itu tadi qadimah juga. Wa wahidah juga. Asa juga. Wa ghairu mutanahiyatin zatan bimakna salbit tanahi, wa ghairu mutanahiyatin ta'alluqan bimakna apa? Isbatil la tanahi fi ta'alluquha bil fi'li. Bukan bilku. Kalau bilku wah apa? Ghairu mutanahiyah. Boleh? Wal iradatu aidan kadzalika, lakinna ta'alluqaha ghairu mutanahin bil quwwah kama fil qudrah. Boleh? Tidak ada hujung pada quwwah seperti mana pada qudrah. Wa ala hadza, dan di atas ini faqis. Wa tabir fi kulli sifatin ma yunasibuha fil ahkamil mutafarri'ah. Ya tu. Habis tak. Unzur syarhul mawaqif li Sayyid Asy-Syarif wa syarh Ummul Barahin lis-Sanusi wa hidayatul murid lil-Laqani wa bahjatun nadhirin fi mahasin Ummul Barahin lil-Bunaimi. Ini jaga kita baca kitab ni. Sedekah kita tu malam.
Al-Ghunaimi. Habis setakat tu. Wallahu a'lam. Boleh. Tab'an ana tinggal beberapa perbahasan berkaitan dengan ibarat-ibarat. Boleh. Seumpama apa? Tafsir kepada sifat-sifat ma'ani, masalah la tanahi dengan ghairu apa tanahi dengan la tanahi. Boleh. Dan kalau baca mawaqif jangan tinggal apa? Hasyiah As-Sayalkuti ala Abdul ala Mawaq. Itu tak boleh tinggal. As-Sayalkuti Abdul Hakim As-Sayalkuti. Kalau Baihaqi As-Syamsuddin. Oh. Baihaqi Syamsuddin dia kata. Ayah dia nama Syamsuddin. Hafizahullah. Boleh? InsyaAllah dah. Saja tu nak baca ibarat ke apa? As-Sayyid Asy'ari saja. Masa nak baca. Boleh. Paling kurang kita faham soal ni banyak lagi kena ngaji. Boleh dah? InsyaAllah dah. InsyaAllah esok kita masuk sifat wujud. Dalam kitab ni kita masuk sifat wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.